Pengenalan, tajuk bagi ulasan artikel ini ialah Kepelbagaian Bahasa dan Persekolahan. Artikel yang kami kaji ialah Multicultural Education, Issues and Perspective, edisi ke-9 oleh James Banks, Cherry McGee Banks pada bab 11 iaitu Language Diversity and Schooling yang dikarang oleh Manka M. Vengis, muka surat 188 hingga 205. Baik, kajian ini mempunyai objektif mengenai bahasa budaya serta isu dan pendekatan proaktif untuk mengelakkan segregasi di sekolah. Terdapat 6 objektif dalam kajian ini. Baik, laporan ini juga mengandungi intisari berkenaan kritikan terhadap artikel. Kritikan terhadap artikel terbahagi kepada 2, iaitu kekuatan dan kelemahan. Akhir sekali, pendapat mengenai artikel ini terbahagi kepada 10 persoalan. Persoalan ini telah dikupas dengan lebih mendalam bagi memahami artikel yang telah dikaji. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan isi kandungan artikel Language Diversity and Schooling. Saya mulakan dengan ringkasan artikel di mana terdapat 6 objektif utama dalam penulisan artikel ini. Yang pertama, mentakrifkan, membandingkan dan membezakan asimilasi dengan transcultural. Yang kedua, mentakrifkan dan memberikan contoh asimilasi bersegmen. Yang ketiga, membandingkan dan membezakan isu berkaitan bahasa yang dialami oleh pendatang pada permulaan abad ke-20 dengan pengalaman pendatang hari ini. Seterusnya, menguraikan ciri-ciri utama English Learners (EL), membincangkan keberkesanan tindak balas program yang berbeza terhadap kepelbagaian linguistik dalam sekolah, dan yang terakhir, menyenaraikan cara yang berkesan supaya guru boleh bertindak terhadap keperluan EL. Objektif pertama penulisan artikel ini adalah mentakrifkan, membandingkan dan membezakan asimilasi dan juga transcultural. Pada bahagian ini, penulis telah menerangkan dengan amat terperinci tentang apakah itu perbezaan antara asimilasi dan juga transcultural. Asimilasi berlaku apabila terdapat percantuman atau penyatuan antara kumpulan etnik yang berlainan budaya sehingga terhasilnya satu kelompok yang mempunyai kebudayaan dan juga identiti yang sama. Proses asimilasi ini berlaku apabila terdapat interaksi yang erat antara kumpulan etnik yang berbeza budaya bagi satu tempoh masa yang lama. Proses asimilasi ini juga berlaku dalam kalangan imigran yang datang ke Amerika Syarikat, di mana pendatang ini akhirnya kehilangan hubungan dengan komuniti asal mereka dan perlahan-lahan membiasakan diri dan diserap masuk ke dalam komuniti dalam kawasan baru mereka. Bagi transcultural pula, ianya adalah proses penggantian di mana sesebuah masyarakat itu secara perlahan-lahan mendapat budaya baru dan mengasimilasikannya ke dalam dirinya sendiri, meninggalkan pengecualian adat dan kebudayaan yang secara tradisinya mencirikan seseorang individu itu. Proses transcultural ini dikatakan lebih rumit kerana melibatkan perubahan dari aspek-aspek seperti linguistik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Di Amerika Syarikat, pendatang dilihat merundingkan corak interaksi yang lebih kompleks di negara baru berbanding negara asal mereka. Objektif yang kedua pula adalah berkaitan dengan asimilasi bersegmen. Apakah itu asimilasi bersegmen? Ianya adalah kumpulan pendatang yang berbeza berasimilasi ke dalam segmen masyarakat yang berbeza. Di Amerika Syarikat, ianya mengenungi masyarakat yang tidak sama rata atau dalam kata lainnya, berstrata, dan apabila pendatang tiba di negara tersebut, terdapat beberapa segmen yang berbeza yang tersedia untuk mereka dan ianya bergantung kepada beberapa faktor seperti sosioekonomi. Asimilasi bersegmen ini selalunya dirumuskan berdasarkan pengalaman pendatang daripada generasi yang kedua. Artikel ini telah mengemukakan 3 kemungkinan kesan asimilasi bersegmen ini kepada keluarga pendatang, iaitu kejayaan ekonomi dengan imigrasi ke dalam kelas pertengahan, kemiskinan kekal dan integrasi ke dalam kelas bawahan, dan yang terakhir, kemajuan ekonomi dengan penyelenggaraan yang disengajakan nilai atau amalan masyarakat.
Objektif yang ketiga pula adalah isu berkaitan bahasa yang dialami oleh pendatang pada permulaan abad ke-20 dengan pengalaman pendatang hari ini. Bagi isu yang pertama ialah gelombang pendatang yang lebih baru terdiri daripada mereka yang mempunyai warna kulit. Pendatang terdiri daripada pelbagai budaya dan etnik hari ini memasuki masyarakat yang mementingkan perkauman, di mana mereka telah disusun, diklasifikasikan dan dikecualikan mengikut warna kulit mereka. Hal ini menyebabkan pendatang mengalami ketegangan kaum dan pengecualian struktur di Amerika Syarikat, dan keadaan ini menukarkan proses asimilasi berlaku. Isu kedua yang disentuh oleh penulis dalam artikel ini ialah kumpulan pendatang yang datang pada awal abad ke-20 yang lalu tidak mendapat kejayaan yang besar di sekolah. Dalam bandar-bandar besar di Amerika Syarikat, kadar tamat pengajian dan persekolahan bagi kanak-kanak pendatang adalah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang dilahirkan di negara tersebut. Pendatang-pendatang dari negara seperti Italia dan Ireland pada awal abad ke-20 juga dilihat mengalami halangan dari aspek sosial, politik, dan juga budaya yang amat ketara. Objektif berikutnya bagi artikel ini adalah perbincangan mengenai keberkesanan tidak balas program yang berbeza terhadap kepelbagaian linguistik di sekolah-sekolah. Sejak 1968 hingga 2002, terdapat beberapa jenis program berbeza untuk pelajar IL di seluruh Amerika Syarikat. Terdapat 30 program redaman 2 hala pada tahun 1987 dan 271 pada tahun 2003. Pelaksanaan program yang berbeza terhadap kepelbagaian linguistik di sekolah-sekolah menyebabkan pelajar ini berasa tidak adil. Artikel ini turut menyatakan kes 1974 di mana Kini Kimon Lau dan 12 pelajar Cina Amerika mewakili 18,000 pelajar berbahasa Cina memfailkan saman terhadap salah sebuah sekolah di Sekolah Bersatu San Francisco dengan menyatakan anak-anak mereka tidak diberi peluang pendidikan yang sama oleh kerana halangan linguistik yang ada. 5 program telah direka dan dilaksanakan oleh daerah dan sekolah yang dikenal pasti oleh kajian menyeluruh oleh August dan Hakuta tahun 1997. Okey, yang pertama adalah penenggelaman. Pelajar ditempatkan di bilik darjah biasa bahasa Inggeris saja dan tidak diberi sokongan pengajaran. Walaupun cara ini menyalahi undang-undang Amerika Syarikat, namun ramai pelajar merasakan diri mereka dalam keadaan ini. Yang kedua adalah bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, ESL. Tiada arahan diberikan dalam bahasa utama pelajar. ESL akan diajar sama ada melalui program penarikan diri atau disepadukan dengan kandungan akademik semasa. Yang ketiga adalah Transitional Bilingual Education, TBE. Pendidikan dua bahasa peralihan atau TBE ini, pelajar menerima beberapa darjah pengajaran dalam bahasa utama mereka dalam satu tempoh masa. Namun begitu, tujuan utama program ini ditukar kepada penggunaan bahasa Inggeris dalam setiap arahan secepat mungkin, biasanya dalam tempoh 1 hingga 3 tahun. Okey, seterusnya Maintenance Bilingual Education, MBE atau Pendidikan Dui Bahasa Penyelenggaraan. Pelajar menerima pengajaran dalam bahasa utama mereka dan dalam bahasa Inggeris sepanjang tahun sekolah rendah dengan tujuan untuk memantapkan kecekapan akademik dalam dua-dua bahasa tersebut. Okey, yang terakhir adalah program dui bahasa. Pelajar majoriti dan minoriti akan diarahkan bersama dalam program yang sama dengan mencapai matlamat setiap kumpulan dui bahasa dan biliterasi. Objektif seterusnya adalah ciri-ciri utama English Learner atau EL. Terdapat peningkatan dalam kalangan pelajar yang menerima perkhidmatan khas untuk mempelajari bahasa Inggeris. Golongan ini dikategorikan sebagai pelajar bahasa Inggeris EL. Rata-rata pelajar yang berada di sekolah-sekolah Amerika Syarikat terdiri daripada pendatang dari kawasan lain. Menurut data yang terdapat di Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat, Pusat Pendidikan Kebangsaan Statistik 2014, populasi pelajar EL ini tertumpu di 8 kawasan iaitu California, Texas, Alaska, Colorado, Hawaii, Nevada, New Mexico dan Oregon. Kepelbagaian pelajar IL ini merangkumi warisan etnik, bahasa, status sosioekonomi, status generasi sama ada mereka ini generasi pertama atau kedua bagi pendatang, tahap literasi mereka dalam bahasa ibunda dan kualiti persekolahan terdahulu. Namun, beberapa subkumpulan yang menjadi kebimbangan pendidik antaranya adalah pelajar IL jangka panjang. Hal ini kerana pelajar IL ini telah berada di sekolah Amerika Syarikat selama 6 tahun tetapi masih belum menguasai bahasa Inggeris sepenuhnya. Selain itu, subkumpulan yang kedua adalah pelajar yang telah diklarifikasikan sebagai pelajar mahir bahasa Inggeris tetapi masih mempunyai masalah dalam akademik mereka.
Di samping itu, objektif yang menjadi penekanan adalah menyenaraikan cara berkesan bagi seorang guru untuk bertindak balas terhadap keperluan pelajar IL. Dalam usaha menjadikan pelajar mahir berbahasa Inggeris, perbezaan perlu dibuat antara mempelajari bahasa secara sosial dan akademik. Amatlah penting bagi seseorang guru itu untuk membenarkan pelajarnya mengambil bahagian di dalam bilik darjah. Pelajar bahasa Inggeris mesti serentak belajar bagaimana cara untuk memperolehi ilmu bahasa kedua dalam skop akademik sambil memperoleh pemahaman tentang pengetahuan dan kemahiran. 3 perkara yang sangat mempengaruhi pengajaran bahasa kedua iaitu teori interaksionis, teori sosiobudaya dan teori berasaskan bahasa akademik dan disiplin. Teori interaksionis ini adalah guru-guru yang menggunakan teori ini akan mencipta tugas yang melibatkan interaksi perbualan. Hal ini menyebabkan penutur menjadi pusat proses pembelajaran bahasa. Proses ini juga disebut sebagai perbincangan yang dipenuhi makna dan berguna untuk kanak-kanak yang sedang mempelajari bahasa pertama khasnya. Yang kedua adalah teori sosiobudaya. Teori ini menganggap bahawa kewujudan pembelajaran bahasa kedua amatlah penting khasnya persekitarannya dan berasaskan akademik untuk pelajar agar berjaya. Contohnya scaffolding, termasuk model guru dan interaksi guru dan murid. Yang ketiga adalah teori berasaskan bahasa akademik dan disiplin. Salah satu teori yang membandingkan sama ada mempelajari bahasa secara sosial atau akademik. Mempelajari bahasa lain secara akademik akan memakan tempoh masa yang lama, iaitu 7 hingga 10 tahun, manakala mempelajari bahasa lain dengan cara perbualan akan mengambil masa yang agak singkat, iaitu 1 hingga 5 tahun. Namun hal ini memerlukan kemahiran asas seperti perbualan interpersonal seorang guru tersebut. Seterusnya, kami akan menerangkan bahagian pendapat di mana kami sebagai penyelidik akan menerangkan pendapat kami tentang artikel yang telah kami kaji. Dalam artikel ini, apakah isu utama yang telah dibangkitkan atau diutarakan oleh penulis? Antara isu utama yang telah kami dapati dalam artikel tersebut adalah mengenai isu berkaitan kepelbagaian bahasa yang dialami oleh pendatang pada permulaan abad ke-20 dengan pengalaman pendatang pada masa kini di Amerika Syarikat. Seterusnya, apakah isu itu menarik? Mengapa? Isu ini sangat menarik kerana kami sebagai penyelidik dapat mengetahui serba sedikit mengenai kepelbagaian linguistik yang dialami oleh pendatang dari negara lain yang masuk ke negara Amerika pada abad ke-20 dengan perbandingan dan perbezaan dengan pendatang yang datang ke Amerika pada masa kini. Dalam artikel tersebut juga mengatakan bahawa pendatang menimbulkan bahagian terbesar kepelbagaian linguistik dalam kalangan pelajar dan juga kumpulan pelajar yang paling pesat berkembang di sekolah di Amerika Syarikat. Untuk yang seterusnya, apakah isu yang dibangkitkan atau diutarakan oleh penulis relevan pada masa kini, relevan bagi kami sebagai seorang penyelidik? Di sini, isu ini menerangkan tentang asimilasi dan transkulturasi yang membawa makna asimilasi budaya ialah suatu kejadian di mana sesebuah kelompok atau budaya minoriti semakin menyerupai masyarakat dominan. Asimilasi penuh berlaku apabila anggota dalam sesebuah masyarakat tidak dapat membezakan antara daripada golongan yang dominan. Asimilasi ini boleh terjadi secara spontan atau secara paksa, di mana sebarang budaya boleh mengambil guna budaya-budaya lain yang berbeza. Pendatang yang pelbagai budaya dan etnik pada hari ini memasuki masyarakat perkauman dan mempunyai orang yang disusun mengikut sejarah, diklasifikasikan dan dikecualikan berdasarkan warna kulit mereka. Seterusnya, adakah kami sebagai penyelidik terhadap artikel ini setuju atau tidak setuju dengan isu isi kandungan atau hasil debatan kajian artikel ini? Kami sebagai penyelidik untuk artikel ini setuju dengan isi kandungan serta hasil debatan kajian artikel tersebut kerana isi kandungannya sangat berkaitan dengan tajuk utamanya iaitu mengenai kepelbagaian bahasa dan persekolahan. Setiap hasil debatan kajian dalam artikel ini telah diterangkan dengan sangat baik dan sangat memberi manfaat kepada pembaca ataupun penyelidik. Bahasa merupakan sekumpulan dialek yang bersaling faham antara satu sama lain.
ciri saling memahami merupakan asas penting untuk menentukan sesuatu ragam dialek kepada satu bahasa yang sama atau satu bahasa yang tersendiri. Seterusnya, adakah dan bagaimanakah persoalan kajian dijawab oleh kami sebagai penyelidik atau penulis? Dapatan kajian menunjukkan realiti sosial, politik dan sejarah yang mempengaruhi persekolahan untuk pelajar pelbagai bahasa, mengkaji populasi yang pelbagai bahasa di Amerika Syarikat dan menyatakan dan mempertimbangkan bagaimana trend terkini dalam immigration telah mempengaruhi kepelbagaian linguistik. Bertolak daripada model asimilasi tradisional, para sarjana berpendapat bahawa pendatang merundingkan corak interaksi sosial yang lebih kompleks di negara baru mereka. Okey, soalan yang keenam, adakah metodologi kajian yang digunakan oleh penyelidik atau penulis sesuai dengan kajian yang dijalankan? Terlebih dahulu, saya akan menerangkan maksud kajian. Kajian meliputi cara, kaedah ataupun pendekatan terhadap matlamat ataupun objektif kajian. Maka, daripada buku ini, penulis telah pun menggunakan kajian perpustakaan untuk menjalankan kajiannya. Kajian perpustakaan misalnya adalah sumber seperti internet, sumber buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Adakah dapatan kajian ini boleh dipercayai dan meyakinkan anda? Dapatan kajian merupakan hasil daripada kajian yang didapati oleh penulis ataupun pengkaji sebelum mengenal sesuatu kajian. Jadi, kajian ini boleh dipercayai dan meyakinkan kami kerana penulis buku ini menggunakan format penulisan APA, iaitu American Psychological Association. Rujukan ini merupakan rujukan-rujukan yang sahih yang diambil oleh penulis. Dapatan kajian daripada buku ini boleh dipercayai kerana rujukan ditulis di bahagian beberapa perenggan dan terdapat penulis serta tahun sumber itu didapati. Penulis telah pun mengambil keterangan-keterangan yang sahih dan sememangnya termaktub dalam buku-buku berdasarkan rujukan yang diperolehi. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis mempunyai nama dan tahun terbit sumber yang diperolehi. Sumber-sumber yang diperolehi juga merupakan sumber-sumber yang diperolehi daripada buku, internet dan pelbagai blog yang diiktiraf untuk menerangkan tentang bab kepelbagaian bahasa dalam pembelajaran ini. Pengkaji telah mengambil langkah yang relevan dalam mematuhi etika penyelidikan ini adalah untuk beliau berusaha untuk mengelakkan unsur-unsur plagiarism dalam kajian ini. Pengkaji juga menggunakan gaya penulisan APA di mana gaya penulisan ini tidak mencampurkan style penulisan penulis-penulis lain. Selain daripada itu, perkara yang dapat mengubah cara kami berfikir ialah peranan guru sememangnya besar dalam membantu murid-murid untuk memperkenalkan mereka dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi, peranan guru sememangnya peranan yang amat dititik beratkan agar perkembangan bahasa ini dapat diketahui oleh semua pelajar. Kekuatan artikel ini adalah penerangan yang diberikan oleh penulis tentang pendatang di Amerika Syarikat adalah amat menyeluruh. Contohnya, penulis telah menerangkan tentang sejarah awal pendatang-pendatang ini pada awal abad ke-20. Penulis juga menerangkan tentang sejarah dan gambaran keseluruhan undang-undang yang berkaitan polisi bahasa di Amerika Syarikat bagi memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana ianya mempengaruhi diversiti bahasa di sekolah-sekolah di Amerika Syarikat. Malahan turut dibincangkan juga adalah jenis-jenis program yang dapat menyumbang kepada kejayaan dalam pendidikan dan ini amatlah penting untuk dijadikan sebagai contoh kepada pembaca. Secara keseluruhannya, penulisan artikel ini adalah amat menyeluruh dan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya kepada pembaca tentang kandungan dan tema yang ingin disampaikan mengenai diversiti bahasa dan persekolahan di Amerika Syarikat ini. Yang terakhir dari saya adalah kelemahan kepada artikel ini adalah tidak menyenaraikan sebab-sebab Bilingual Education Act (BAA), tidak menjelaskan undang-undang untuk pengajaran tertentu. Tambahan lagi, artikel tidak menjelaskan secara terperinci mengapa pelajar EL ini mengalami kerugian semasa menyertai program yang disediakan. Hal ini akan menimbulkan kekeliruan kerana artikel hanya menyatakan sebab undang-undang tidak dijelaskan oleh kerana belum menjadi dasar bahasa. Tambahan pula, mengapa rancangan BAA ini tidak dijadikan dasar utama di Amerika Syarikat juga tidak dijelaskan secara mendalam dan terperinci.
Kesimpulannya, artikel ini banyak membantu kepada bakal guru untuk mengetahui bahawa bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi. Oleh itu, amat penting untuk seorang bakal cikgu dan pelajar untuk menguasai satu bahasa untuk berkomunikasi di dalam kelas. Hal ini karena setiap guru dan pelajar mempunyai bahasa dan latar belakang tersendiri, namun boleh berkomunikasi dalam satu atau lebih bahasa untuk berkomunikasi dengan orang ramai. Kajian ini telah membuktikan bahawa banyak jenis program yang membawa penyatuan murid yang terdiri dari pelbagai bahasa dan latar belakang untuk berkomunikasi. Kajian banyak membantu dari segi pemikiran dan penerimaan terhadap sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan kerana setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh itu, penting untuk kita mengetahui isu berkenaan bahasa dan cara menyelesaikan perbezaan bahasa, khususnya bagi memudahkan penyampaian ilmu di sekolah untuk pelajar. Sekian, terima kasih.